Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdullah, nombor matrik C21A1986. Pada hari ini, kumpulan kami akan menceritakan sedikit legenda Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang. Puteri Setumbung, Puteri Sejinjang, menjaga gunung negeri Sarawak. Manis tiada dapat dilawan, anak dan dewa turun kayangan. Demikian tadi sedikit tentang lagu Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang. Buat pengetahuan semua, bukan sahaja Gunung Ledang yang terkenal di Malaysia, namun terdapat Gunung Setumbung yang agak popular di negara Malaysia. Dari segi geografi, Gunung Setumbung terletak di kawasan bandar utara Kuching, Sarawak. Untuk ke pintu Denai, kita perlu mengambil masa kira-kira 45 minit atau 1 jam untuk sampai ke sana dengan menaiki kenderaan dari Kuching. Seterusnya, dari segi sejarah pula, kawasan Gunung Setumbung ini agak popular dengan pusat komersial dan pusat pentadbiran Sarawak pada abad 14 Masihi. Selain itu juga, Gunung Setumbung bukan sahaja terkenal dengan pusat rekreasi dan pelancongan, namun Gunung Setumbung juga popular dengan cerita-cerita legenda seperti Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang. Pada hari ini, kumpulan kami akan menceritakan 3 variasi mengenai legenda Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang. Seterusnya, saya Nur Syafiqah Afrina binti Syur'ali bernombor matrik C21A2066 akan menceritakan versi 1 di mana puteri yang turun dari kayangan. Diceritakan pada suatu ketika dahulu terdapat 2 buah kampung berjiran tetapi sering bermusuhan, iaitu Kampung Pasir Putih dan Kampung Pasir Kuning. Bagi menamatkan persekongkolan kedua buah kampung ini, maka 2 orang puteri dari kayangan telah diutuskan dan kedua orang puteri tersebut adalah Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang. Kedua orang puteri raja ini dikatakan sepupu dan Puteri Setumbung telah diminta untuk ke Kampung Pasir Kuning, sementara Puteri Sejinjang pula telah diutuskan untuk memelihara Kampung Pasir Putih. Kedua orang puteri dari kayangan ini telah diminta untuk bersumpah agar tidak akan lagi berlaku persekongkolan antara kedua buah kampung ini. Puteri Setumbung memiliki kepakaran menunun dan menjahit kain dan dia telah mempertaruhkan ilmunya ini kepada penduduk kampung untuk menghasilkan pakaian yang cantik dan menarik. Perkara ini telah menarik perhatian para pedagang luar, termasuklah putera Serapi dari Matang yang sangat kacak. Hendak dijadikan cerita, Puteri Setumbung telah jatuh hati pada putera Serapi dan Puteri Sejinjang pada masa yang sama turut menaruh perasaan pada putera Serapi. Perkara ini telah menimbulkan konflik dan perkahlian antara kedua puteri ini akibat melanggar perjanjian. Puteri Setumbung telah disumpah menjadi Gunung Setumbung, sementara Puteri Sejinjang pula telah disumpah menjadi Gunung Sejinjang. Oleh itu, dari kisah ini terdapat beberapa pengajaran, antaranya ialah kita janganlah ada sikap mungkir janji kerana dengan adanya sikap tersebut ia boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri serta orang lain. Nama saya Nurul Hana binti Ma'aruf, nombor matrik C21B2404. Kisah mengenai Puteri Setumbung dan Puteri Sejinjang adalah salah satu legenda yang popular di kalangan masyarakat Brunei dan Tanah Melayu. Dalam legenda ini, kedua puteri tersebut diyakini sebagai puteri dari seorang Sultan Brunei yang telah dibunuh pada abad ke-18. Setelah kejadian itu, kedua puteri bersama 7 orang putera Sultan lainnya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kerana mereka harus menyeberangi Laut Cina Selatan yang sangat berbahaya untuk mencapai Tanah Melayu,
7 orang putera sepakat agar kedua puteri tidak ikut serta. Sebaliknya, mereka memilih tinggal di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Santubong. Masyarakat Dayak yang tinggal di kawasan tersebut terkejut melihat kedua puteri yang sangat cantik dan memesona. Awalnya hidup mereka aman dan damai. Tetapi kemudian kedua puteri mulai berselisih dan sering cemburu antara satu sama lain kerana kecantikan mereka masing-masing. Pergaduhan antara keduanya akhirnya mengakibatkan kematian keduanya kerana mereka sering membunuh. Dari kisah inilah muncul legenda tentang Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang telah banyak diceritakan kepada generasi muda. Legenda ini mengandungi pelajaran moral tentang cemburu dan konflik yang berujung pada kehancuran. Cerita ini juga menjadi bahagian dari warisan budaya masyarakat Brunei dan Tanah Melayu dan sering digunakan sebagai contoh untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi yang lebih muda. Saya Siti Nurhulilani binti Zaid dan nombor mesej saya C21A2175. Baiklah, saya akan meneruskan perceritaan versi ketiga kisah legenda Puteri Santubong, iaitu dengan judulnya Pembunuhan Puteri Sejinjang, Legenda Puteri Santubong. Kisah ini lebih kurang sahaja dengan versi pertama yang telah diceritakan oleh sahabat saya sebentar tadi, di mana 2 orang puteri daripada kayangan telah dihantar untuk menjaga ketenteraman 2 buah kampung yang bersengketa. Namun, kerana ingin menarik perhatian Putera Jaya, iaitu dalam versi pertama adalah Putera Serapi, kedua orang puteri ini telah bersengketa. Pada mulanya, ia tidak melibatkan pergaduhan secara fizikal. Namun, Puteri Sejinjang dikatakan telah memulakan terlebih dahulu serangan secara fizikal terhadap Puteri Santubong. Dikatakan juga sewaktu perkelahian 2 orang puteri ini, ribut peti telah melanda kawasan kampung mereka selama beberapa hari. Dalam pergaduhan ini, Puteri Sejinjang telah melepaskan satu tumbukan yang tepat mengenai muka Puteri Santubong. Tumbukan ini telah menyebabkan bahagian rahang mulut Puteri Santubong patah dan menyebabkan kecacatan total pada mukanya. Menurut kisahnya, disebabkan hal inilah di puncak Gunung Santubong terdapat kesan lekukan padanya. Bagi membalas dendam, Puteri Santubong telah membunuh Puteri Sejinjang dengan membaling sebatang tombak yang telah mengena jantungnya. Walaupun Puteri Santubong memenangi perkelahian ini, dia akhirnya menyesal kerana telah membunuh seorang yang rapat dengannya. Putera Jaya yang mengetahui mengenai pembunuhan ini akhirnya membatalkan hasratnya untuk mengahwini Puteri Santubong. Perkelahian antara kedua puteri ini turut bermakna mereka telah melanggar sumpah yang telah dibuat dan akibatnya mereka telah bertukar menjadi Gunung Santubong dan Gunung Sejinjang. Selanjutnya, apa yang dapat kita dengar dan dijadikan pengajaran dalam bentuk nilai murni daripada kisah legenda 2 puteri ini, iaitu yang pertama, bertanggungjawab. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang adalah sastra rakyat negeri Sarawak yang terunggul. Buktinya, menurut Osman Putih dan Arifin Said, pada tahun 1995, Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang merupakan anak dewa yang turun dari sayangan bagi menjaga gunung di Sarawak. Yang kedua, keberanian. Pada mulanya, mereka bersumpah tidak akan bergaduh antara satu sama lain.
Namun, keberanian yang ingin menegakkan keadilan yang dapat diketengahkan di sini ialah Puteri Sejinjang dikatakan telah memulakan terlebih dahulu serangan terhadap fizikal kepada Puteri Sang Tubong. Oleh itu, Puteri Sejinjang juga telah melepaskan satu tumbukan yang tepat mengenai muka Puteri Sang Tubong. Manakala Sang Tubong membalas dendam dengan membunuh Sejinjang, iaitu membaling sebatang tombak sampai mengena di bahagian jantung Sejinjang. Menurut kisahnya, akibat pergaduhan antara dua puteri tersebutlah nama dan kesan pergaduhan dua puteri itu menjadi legenda sejarah. Yang ketiga, nilai murni kasih sayang. Akibat pergaduhan yang terjadi antara dua puteri itu juga, Puteri Sang Tubong memenangi perkelahian yang timbul. Tetapi perasaan nilai kasih sayang pada Sang Tubong menumbuhkan rasa menyesal kerana membunuh Sejinjang, iaitu seorang yang rapat dengan dirinya. Daripada kisah Puteri Setumbong dan Puteri Sejinjang tersebut, terdapat beberapa pengajaran dan iktibar yang boleh kita ambil. Salah satunya ialah antara adik-beradik ialah kita janganlah ada sikap sombong dan iri hati, kerana dengan ada sikap tersebut, pergaduhan akan berlaku. Sekiranya kita ada sikap tersebut, kita hendaklah minta maaf terlebih dahulu, kerana adik-beradik ini seumpama seperti air yang dicincang tidak akan putus. Itu sahaja kisah legenda Puteri Sejinjang dan Puteri Setumbong daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.